Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu harap anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar tentang syair bidasari. Okey, seterusnya. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, mengenal pasti bentuk syair bidasari secara individu. Kedua, mengenal pasti maksud bagi setiap rangkap dalam syair bidasari secara individu. Ketiga, menganalisis 3 gaya bahasa yang terdapat dalam syair bidasari secara individu. Yang keempat, menghuraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam syair bidasari secara berkumpulan. Yang kelima, menghuraikan 3 nilai murni yang terdapat dalam syair bidasari secara berkumpulan. Dan yang keenam, menghuraikan 3 pengajaran yang terdapat dalam syair bidasari secara berkumpulan. Okey, cikgu nak semua rujuk antologi nilai insan muka surat 16 hingga 17. Okey, jom kita mulakan kelas pada hari ini. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada bentuk syair. Okey, kalau kamu lihat, ini merupakan syair bidasari yang telah cikgu letakkan. Okey, yang pertama, syair ini mempunyai 8 rangkap yang sekata. Okey, di mana 8 rangkap iaitu yang ni lah kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya, syair ini terdiri daripada 4 baris dalam setiap rangkap. Okay, kalau kamu tengok rangkap pertama ni dia ada 4 baris iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, setiap rangkap, ke-8 rangkap ni ada 4 baris dalam setiap rangkap. Okey, yang ketiga, syair ini mempunyai 4 hingga 6 patah perkataan. Okey, kalau kamu tengok setiap rangkap dia ada 4 hingga 6 patah perkataan. Okey, kalau kamu tengok pada rangkap pertama ada 4 patah perkataan iaitu titah 1, baginda 1 patah, raja 1 patah, sultani 1 patah. Okey, secara keseluruhan ada 4 patah perkataan. Okey, kita cari yang mana ada 4. Okey, ni pun 4. Okey, kamu tengok okey, yang ni. Menteri 1 pun 2 sampai 3 ke 4, sana 5, sudah 6. Okey, ini merupakan 6 patah perkataan. Jadinya secara keseluruhan syair ini mempunyai 4 hingga 6 patah perkataan. Keempat, syair ini mempunyai 8 hingga 13 suku kata. Okey, kita dah belajarkan cara untuk mengenal suku kata. Jadi cikgu rasa kamu fahamlah macam mana cara nak kenal suku kata tersebut. Okey, seterusnya, syair ini mempunyai rima akhir yang terikat iaitu A. Okay, kalau kamu tengok sini, okay, terikat rima akhir dia iaitu diakhiri dengan I. Okay, jadinya rima dia A sebab dia terikat. Ni pun A. Yang ni pun A. Itu terikat. Okay, yang terakhir nada syair ini ialah melankolik. Okay, seterusnya masuk syair. Okay, cikgu nak kamu rujuk kepada buku nilai insan. Pada syair bidasari ini, kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama, rangkap 1. Okey, rangkap 1 ni bermaksud bahawa Raja Sultani bertanya kenapa hutan belantara musnah dan cuaca panas serta menitahkan agar mereka berehat seketika. Okey, rangkap kedua, maka Raja dan 3 menteri berhenti dan menitahkan menteri bertiga pergi mencari air bawakan kepada Raja. Okey, bagi rangkap ketiga, Raja memaklumkan dia sangat dahaga dan meminta menteri ketiga mencarikan air macam mana secara sekalipun di sungai atau di telaga. Okey, dia jelaskan masuk rangkap tersebut. Okey, rangkap 4. Maka ketiga-tiga menteri pun pergi mencari air dan mereka berjumpa Taman Bidasari dan tercengang kehairanan melihatnya dan menghampirinya. Okey, masuk rangkap kelima. Maka menteri hampiri dan sampai ke Taman Bidasari dan temannya berkata di sini tidak pernah wujud dan ada tanaman seperti ini. Okey, rangkap keenam.
Lalu, seorang menteri berkata, siapakah yang memiliki taman ini? Cara perbuatan dan seni binanya sungguh indah dan tempatnya nyaman dan adakah ia milik orang bunian? Okey, kamu rujuk semula kepada rangkap 6 akan membawa maksud seperti yang telah cikgu nyatakan. Okey, seterusnya rangkap ke-7. Maka menteri bertiga pun mencari sekeliling taman untuk mencari laluan dan pintu, namun pintunya dipagar rapi dan dikunci dengan besi yang cukup kuat. Dan jika hendak membuka, memang sangat sukar. Okey, rangkap terakhir. Maka menteri bertiga tadi kembali semula kepada raja mereka dan datang menghadap memberitahu bahawa mereka tidak jumpa air sepanjang pencarian mereka. Okey. Setelah sekian lama mereka nak cari air, mereka terjumpa Taman Bidasari dan akhirnya mereka tak jumpa pun. Mereka jujur dengan raja bahawa mereka tidak jumpa air sepanjang pencarian mereka. Okey, seterusnya gaya bahasa. Okey, gaya bahasa yang terdapat dalam syair ini yang pertama iaitu gaya bahasa klasik. Okey, gaya bahasa klasik ini contohnya seperti siluman. Siluman bermaksud orang bunian. Okey, kamu boleh lihat dalam rangkap 6 baris keempat. Okey, yang kedua, bahasa istana. Okey, bahasa istana ni dalam dalam syair ni terdapat banyak, iaitu yang pertama ada baginda, yang kedua ada tuanku, yang ketiga ada titah dan yang keempat ada duli. Okey, nanti kamu rujuk ke semula kat mana rangkap dan juga baris yang mempunyai perkataan bahasa istana ini. Okey, dan yang terakhir sinkop. Okey, kita dah belajar sinkop merupakan singkatan bagi perkataan. Okey, contohnya dekat syair ni ada satu je yang cikgu jumpa iaitu sinkop, singkatan ku. Okey, iaitu pada ayat rasaku. Okey, kamu tengok aku ni cikgu merahkan sebab dia merupakan sinkop, singkatan kepada aku. Okey, seterusnya tema dan persoalan dalam syair ini. Okey, tema syair Bidasari ialah syair ini mengisahkan kesukaran untuk mendapatkan air sewaktu sesat di dalam hutan. Okey, seterusnya persoalan. Okey, persoalan yang pertama, persoalan pentingnya menurut perintah pemerintah atau raja. Okey, persoalan pentingnya menurut perintah pemerintah atau raja. Okey, contohnya, menteri bertiga patuh dan taat kepada perintah raja mereka untuk mencari dan mendapatkan air semasa mereka sesat di hutan. Okey, untuk persoalan kedua, persoalan kepentingan berusaha dengan gigih, iaitu menteri bertiga berusaha mencari sumber air untuk raja mereka dan berjumpa dengan Taman Bidasari, namun taman itu dikunci. Okey, persoalan ketiga, persoalan pentingnya air kepada manusia. Contohnya, air adalah salah satu sumber tenaga dan minuman yang sangat diperlukan oleh badan setelah berpeluh dan berpenat seharian. Okey, manusia hidup bergantung kepada air dan juga makanan. Okey, persoalan yang keempat iaitu persoalan yang terakhir. Persoalan tentang pentingnya menghargai air sumber khazanah ciptaan Tuhan kepada manusia. Okey, kita perlu menjaga dan tidak boleh melakukan pembaziran air dengan sewenang-wenangnya. Okey, kalau kamu tengok kat sini, terdapat 4 persoalan ni. Persoalan ni penting untuk kamu ingat dan juga kamu baca dengan faham. Okey, seterusnya, kita pergi kepada nilai murni di dalam syair Bidasari. Okey, nilai murni yang pertama iaitu tentang ketaatan. Okey, contohnya, taat dan setia kepada seseorang atau ketua. Okey, ini boleh dilihat dalam rangkap 2. Okey, cikgu paparkan rangkap syair Bidasari di sebelah ni. Okey, ini merupakan contoh dia lah. Okey, berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air bawa kemari, merupakan contoh kepada ketaatan, iaitu taat dan setia kepada seorang ketua atau seseorang. Okey, yang kedua, kejujuran. Contohnya, jujur dalam perbuatan dan kata-kata. Okey, ini dapat lihat kepada rangkap 8. Okey,
Kerana menteri ini jujurlah, mereka mengatakan kepada baginda bahawa air yang mereka cari tu tak ada. Jadinya jujurlah, dia tak bohong. Okey, kamu tengok semula dia punya rangkap ni. Okey, seterusnya. Yang ketiga, kerjasama. Okey, contohnya, bekerjasama dan berganding bahu melakukan sesuatu kerja atau tugasan. Ini dapat dilihat dalam rangkap 4. Okey, rangkap di sebelah ni. Okey, kamu tengok balik. Okey, ni contoh dia. Iaitu menteri tersebut bekerjasama lah untuk mencari air di Taman Bidasari. Walaupun taman tersebut terkunci. Okey, yang keempat, kegigihan. Contohnya, tekun dan gigih dalam melakukan sesuatu. Okey, ni dapat dilihat dalam rangkap 7 iaitu, okey ni contoh dia. Contoh daripada rangkap tersebut. Okey, kamu tengok dia gigih, tekun dalam melakukan sesuatu. Maksudnya mereka tekun juga untuk mencari air itu walaupun pintu pagar dikunci dan hendak dibuka terlalu sukar. Tapi akhirnya mereka tidak dapat juga. Tapi mereka tetap tekunlah, dia gigih untuk mencari air. Okey, yang terakhir, pengajaran. Okey, pengajaran yang pertama iaitu kita hendaklah taat kepada raja dan ketua. Contohnya, menteri bertiga patuh dan menurut perintah raja. Ini dilihat dalam rangkap kedua dan rangkap ketiga. Okey, yang kedua, kita perlulah jujur dalam melakukan apa sahaja tindakan. Contohnya, menteri bertiga jujur mengatakan mereka tidak bertemu sumber air. Ini dilihat dalam rangkap ke-8 syair tersebut. Okey, yang ketiga, kita haruslah bekerjasama dalam melakukan tugas dan kerja. Contohnya, menteri bertiga berganding bahu mencari air kepada raja mereka yang dahaga dan kehausan yang sesat dalam hutan. Okey, ni kamu lihat dalam rangkap keempat. Dan yang terakhir, kita hendaklah gigih berusaha dengan apa cara sekalipun. Okey, contohnya, menteri berusaha bersungguh-sungguh dengan gigih untuk mendapatkan air di Taman Bidasari, namun pintu pagar taman itu dikunci dengan sangat kuat menggunakan besi yang tegar iaitu sukar dibuka. Okey, ini merupakan contoh bagi pengajaran yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. Okey, cikgu nak ingatkan kembali, kalau ingin menjawab soalan tentang pengajaran, kamu perlulah meletakkan kita haruslah, kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah. Okey, kata kunci itu perlu diletakkan untuk menjawab soalan pengajaran. Okey, cikgu harap kamu telah berjaya untuk mengenal pasti dan juga memahami segala isi dalam syair Bidasari. Okey, cikgu harap sampai di sini dahulu penerangan cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.